صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah ini. Allazi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah, yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min ahli rahmah, untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmat. Ayaj'alana min ahli barakah, dan menjadikan kita ahli yang mendapat barakah. Wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la, dan mudah-mudahan dengan sebab perhimpunan kita ini Allah himpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahmat daripada Allah, maka kita dipertemukan pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian demi pengajian yang ada di surau ini. Maka sesungguhnya Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang Allah nakkan kebaikan bagi dia, Allah akan fahamkan dia pada agamanya. Dia dalam hadis ni bila sebut yufaqihu fiddin, yufaqih tu atas sirah fi'lul mudhari'. Bila sebut fi'lul mudhari' ni maksudnya perbuatan semasa dan sentiasa, maksudnya akan datang. Maka maksud hadis tu sebenarnya Nabi kata, sesiapa yang Allah nakkan kebaikan bagi dia, maka Allah akan sentiasa fahamkan dia dalam agama dia. Maka bila tuan-tuan dipermudahkan Allah setiap malam hadiri pengajian, tu tanda Allah nak beri kebaikan. Allah imma Allah bagi faham agama dia sikit ke banyak ke, tapi sentiasa Allah bagi faham. Maka tuan-tuan rahmati Allah, ini nikmat yang sangat besar daripada Allah. Mudah-mudahan kita mati pun dalam keadaan gini juga, insya-Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan baca hadis yang ke-20. Dah lama saya tak mari. Khair insya-Allah. Yang mana tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan lebih baik bila tidak dapat datang. Maka tuan-tuan rahmati Allah, keadaan sekarang ini terlalu ramai orang nakkan ilmu. Lebih-lebih bila saya dah pindah ke Banting tu, banyak orang-orang kampung-kampung dan taman-taman yang terlalu sangat meminta. Kena pula kita punya waktu Sabtu malam Ahad. Dia time tu lah, jemputan cukup banyak. Kenapa Ustaz dia bagi lebih ke? Tak payah cakap lah. Dia kamu nak bayar saya ni tak habis. Dunia dengan isi tak boleh. Dah, ayam bagi durian pun ada. Ini bukan masalah duit. Tuan-tuan rahmati Allah, ni dakwah. Maknanya sekarang ni orang nak, dalam kajian orang-orang, pekaji-pekaji mengatakan bahawa akan sampai satu zaman Islam tu dia naik. Maka mudah-mudahan tuan-tuan rahmati Allah, zaman kita ni orang mula hawa nak mengaji, orang mula nakkan Islam, orang mula nak berjuang kuat dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita baca hadis yang ke-20. Tajuk dia, kenapa doa ditolak.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, Allah Subhanahu wa ta'ala itu suci. La yaqbalu illa tayyiban, yang mana Allah ni takkan terima apa-apa yang sampaikan kepada dia kecuali yang baik dan suci. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihal mursalin, bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang sama diperintahkan kepada para utusan-utusan Allah. Faqala ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Ya wahai orang-orang, wahai para utusanku, maka makanlah daripada yang baik-baik dan suci, wa'malu salihah, dan beramallah amalan yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, dia nak buat perbandingan lah ni. Apa yang Allah perintah pada utusan-utusan Allah, sama Allah perintah pada orang-orang beriman, manusia umumnya. Dan dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah perintah orang yang beriman makan daripada yang baik-baik, daripada apa yang kami rezekikan pada kamu. Thumma dzakara rajula yutilu as-safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Kemudian Nabi ceritakan tentang seorang lelaki yang panjang permusafiran dia, sehingga kusut masai diri dia. Sebab panjang sangat pemusafiran sehingga kusut masai dia. Aghbar, berdebu dia. Yamuddu yadayhi ila sama', dia mengangkat tangan dia ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, dia minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala macam-macam permintaan. Wa mat'amuhu haram. Kemudian Nabi kata, tapi dalam masa yang sama, wa mat'amuhu haram, benda yang dia makan, makanan dia haram. Wa mashrabuhu haram, dan minuman yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dan kemudiannya makan daripada yang haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nak jawab doa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, bagus hadis ini. Sangat menarik hadis ini yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Kita tengok. Jadi kita terjemahkan, kita tengok. Pertama Allah sebut di sini, Nabi kata, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia baik. Dan maksud di sini tayyib iaitu yang suci. Bila sebut tayyib iaitu yang terhindar daripada yang tidak tayyib. Bila kita kata Allah ini tayyib, maknanya Allah ini baik, dan yang tak baik mustahil bagi Allah. Manusia ni kalau cakap tayyib, kita kata awak ni tayyib lah, maknanya awak ni baik lah. Tapi tak semestinya semua yang tidak baik tak ada kat dia. Tak mustahil ada benda tak elok kat dia. Tapi kita tengok pada majoriti, oh kamu ni baik. Mungkin 10% yang tak berapa nak baik. Tu manusia. Tapi kalau Allah, bila Nabi kata Inna Allah tayyibun, Allah Subhanahu wa ta'ala tu baik, maknanya mustahil bagi Allah yang tak baik. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala suci. Kemudiannya disebut wala yaqbalu illa tayyiban. Ini masalah kita. Allah kata Allah ni suci, terhindar daripada segala yang tidak suci, terhindar daripada segala yang tidak baik. Dan Allah ni dia hanya terima, hanya illa, iaitu Allah ni takkan terima, Allah tak terima apa-apa illa tayyiban. Benda yang sampai pada Allah pun Allah terima yang hanya yang baik dan suci daripada kekotoran. Pertama, kita ni buat apa atas muka bumi ni semua untuk sampai pada Allah.
Kita semayang kita ni nak sampai pada Allah. Sedekah kita nak sampai pada Allah. Korban yang kita buat nak sampai pada Allah. Dan itu Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La yanalallaha lu'umuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah kata, tidak sampai pada Allah daging sembelihan kamu, tidak sampai darah sembelihan kamu, tapi yang sampai pada Allah takwa takwa kamu pada pekerjaan kamu. Apa maksud takwa? Bila Allah pada ayat ni, apa maksud takwa pada ayat ni? Allah kata tak sampai daging, tak sampai darah, tapi yang sampai pada Allah takwa kamu pada sembelihan kamu. Sebab maksud takwa, taqi, maksudnya berhati-hati, iaitu biar sampai kepada Allah tu sesuatu benda yang pure, yang tidak ada di situ kotoran-kotoran. Maknanya ikhlas dulu, takhallus. Kita bersihkan benda yang tak boleh, barulah benda itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang kita yang kita buat, perjuangan kita menegakkan agama Allah, kalau ada di situ takabur, ada di situ riya, ada di situ benda-benda tak boleh, tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan orang di medan perang, dalam satu riwayat hadis Nabi SAW, satu peperangan yang mana sahabat-sahabat berperang, ada seorang lelaki dalam peperangan itu yang cukup hebat. Ramai orang kafir telah dia bunuh, tetapi last sekali tiba-tiba dia cedera parah. Bila cedera parah, tuan-tuan rahmati Allah, kawan-kawan pun bawa dia ke kemah. Kemudian ketika dia sedang nazak nak meninggal, dia kata kat mulut dia kata, innama uqatil ala hisabi qaum. Dia kata, sesungguhnya aku berperang ni, yang aku semangat aku perang ni adalah semata-mata kerana nak memperjuangkan kaumku, iaitu bangsa. Dia cakap macam tu, dia meninggal. Yang hadis sahih. Maka sahabat-sahabat pun bersyukur pada Allah, nengok dia ni meninggal dalam keadaan dia meninggal sebab perang. Dan sahabat pergi jumpa Nabi dan cerita pada Nabi Muhammad SAW. Dia kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kita ini dia mati dalam peperangan, dia telah bunuh banyak orang kafir. Maka ketika itu sahabat bertanya, tapi sebelum dia meninggal dia mengatakan, innama uqatil ala hisabi qaum, iaitu aku diperperang kerana nak mempertahankan kaumku. Niat dia begitu. Maknanya dia tak sebut kerana Allah dan Rasul, dia sebut kerana nak mempertahankan kaum dan bangsa. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, in kana qad qala dzalika fahuwa finnar. Nabi kata, kalau sekiranya dia cakap begitu sebelum dia mati, maka dia di neraka. Nampak? Allah nak pure perang kerana Allah, berjuang kerana Allah. Kita bila-bila sekiranya orang datang perang kita besok, kita perang dengan Yahudi besok, kita kena perang kerana Allah. Hatta kalau kita perang kerana mempertahankan negara, adalah tujuannya untuk kerana Allah dan Rasulullah SAW. Hatta kita nak mempertahankan apa-apa, niatnya mesti kerana Allah dan Rasul. Ini nak kena hati-hati. Itu pasal kagat-kagat apa sebagainya, berikan benda ni, terangkan kepada askar-askar kita, supaya dia berperang, perang dia mati syahid pada rahmat Allah. Mudah-mudahan begitulah niat-niat sesiapa yang berperang di lahat datu ke di mana-mana, semuanya kerana Allah dan Rasulullah SAW. Sebab kita khawatir kalau niat dia, sebab benda ni berlaku pada zaman Nabi. Dan Nabi ketika itu cakap, kalau dia kata begitu, dia tak kata direct. Nampak di Nabi Muhammad SAW. Itu pasal Allah ni dia suci, Allah ni baik, dia tak terima kecuali yang suci, yang baik, yang hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang kita, ibadah kita, apa yang kita buat atas muka bumi ini, maka Allah takkan terima kecuali yang baik saja yang sampai pada Allah. Karena itu kita nak kena sentiasa tashihun niyyah. Itu para ulama kita selalu sebut suruh tashihun niyyah. Perbetul niat selalu. Kita nak pergi surau dekat rumah tadi, niat molek dah, nak mari sembahyang jemaah kerana Allah Ta'ala, dan aku nak mengikut pengajian supaya tambah ilmu aku, supaya aku makin dekat dengan Allah. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan tu dah lain niat dia. Betul lagi nak masuk dekat masjid tu, ya Allah, aku betul niat aku hanya kerana-Mu ya Allah.
supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima apa yang kita beribadat, apa yang kita belajar, apa yang kita ibadatkan, sembahyang jemaah dan sebagainya, Allah terima. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang benda-benda ni tuan-tuan jelas disebut wa innallaha amara al-mu'minina bima amara al-mursalin. Dan Allah beritahu apa yang aku perintah pada orang beriman sama macam mana aku perintah dengan utusan-utusan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu apa yang utusan-utusan dia sampaikan, itulah yang aku sampaikan. Dan apa aku perintah orang para rasul buat, itulah yang aku perintah kamu semua buat. Kecuali dalam bab khususiat rusul, iaitu ada pengkhususan bagi Nabi. Khususnya kita nampak sekarang ni Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya bagi Nabi Muhammad, qiyamul lail itu wajib bagi dia, itu khususiat bagi dia, khusus untuk dia. Kita tidak boleh. Nabi Muhammad kahwin 9, itu khususiat dia, kita tak boleh. Kita takkan 4 saja. Ada bab khususiat rasul. Maka tuan-tuan rahmati Allah, tapi dalam bab nak sampai amalan pada Allah ni, nak sampai apa-apa yang kita buat sama. Apa yang aku perintah pada Rasul, sama aku perintah pada orang beriman. Jadi sepatutnya kita ikut Rasul. Sebab kalau kita ikut para Rasul, selesai masalah. Kerana itu kalau ada di antara kita kadang-kadang kita sebut, banyak orang Malaysia kita ni, bab hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita suruh mereka mengamalkan, suruh mereka sembahyang jemaah, suruh mereka itu memahami agama, suruh mereka itu membaca sejarah-sejarah Islam, suruh mereka ikut ulama, suruh mereka ikut orang-orang yang soleh, suruh ikut Quran Sunnah. Tapi dia orang jawab, banyak di antara nak bagi mudah, nak bagi pelepah, dia kata, Ustaz, saya ni bukan tak mau main masjid, saya bukan tak mau baca Quran, saya bukan tak mau taubat, saya bukan itu, bukan ini, tapi saya tak dapat buat Ustaz sebab mungkin saya ni tak dapat hidayah lagi. Itu dia kata. Ini standard punya ayat dia jawab. Saya tak dapat hidayah lagi Ustaz. Oh, berat kalau kita cakap begitu. Siapa kata kita tak dapat hidayah? Cuba tuan-tuan tengok ayat ni. Ayat ni dalam surah A'udzubillahi minasyaitanir rajim, dalam surah Fussilat ayat 17. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa amma thamud fahadainahu fastahabbul 'ama 'alal huda fa'akhadhathum sa'iqatul 'adzabil hun bima kanu yaksibun. Allah SWT sebut apa ni? Wa amma thamud, manakala kaum Samud. Tuan-tuan kenal kaum Samud? Samud kaum siapa? Dia sedang pondok, dia tanya Samud kaum siapa tuan-tuan? Kaum Nabi Saleh. Saya tahu tuan-tuan tahu, cuma tahu apa aja. Kaum Samud ni kaum Nabi Saleh. Tuan-tuan tahu sejarah ni, kaum Samud ni tak banyak beriman, sikit. Yang banyak api. Kaum Samud ni satu kaum intelek. Ada anak staf saya, dia tengok ada satu kajian, tak mustahil zaman kaum Samud dengan kaum Ad ni dia lebih maju daripada kita sekarang. Cuma bila Allah balakan habis semua kanan, jadi tak nampak kesan yang mereka tinggal daripada kemajuan mereka. Sebab Allah kata apa? Kaum Samud, kaum Ad ni, dia orang buat binaan mereka, buat kerekaan apa ni, ukiran mereka takkan jumpa sehebat macam tu dibuat di atas muka bumi ni sebelum atau selepas. Nak hebat nak kata kaum Samud ni terkenal dengan bahagian rekaan dia, mereka, dan bukan mereka apa? Ukiran. Kaum Ad, Nabi Hud alaihi salam datang kat dia. Dia hebat dalam bidang kepembinaan. Kaum Samud ni dihantar kepada dia Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh yang datang, yang jenis tak ada apa-apa,
datang semata-mata bukan orang kaya, bukan orang profesional, bukan orang telek, tapi dia ditugas oleh Allah datang pada kaum Samud nak bagi peringatan pada mereka. Cuba tengok Allah kata, wa amma Samud fahadainahu. Ini Allah kata manakala kaum Samud, maka telah kami beri petunjuk pada mereka. Allah kata fahadainahu itu dalam apa ni, sirah fi'lul madhi. Fi'lul madhi ni perbuatan telah lepas. Setengah-setengah apa ni ulama dalam lughah mengatakan bila biasanya kita gunakan perbuatan yang telah lepas ni, iaitu confirm Allah telah beri hidayah pada mereka. Allah kata manakala kaum Samud telah kami beri hidayah pada mereka. Bila sebut telah beri, dah beri ya, dah dapat hidayah. Tapi kenapa dalam sejarah banyak matikan? Sikit sangat yang beriman. Sedangkan Allah kata umum, iaitu kepada kaum Samud telah kami beri petunjuk. Sebab apa? Sebab Allah jawab. Allah kata fastahabbul 'ama 'alal huda. Ini masalah dia. Allah kata tapi mereka itu puak-puak Samud lebih suka memilih buta daripada petunjuk. Jadi yang masalah sekarang ni mereka sendiri. Allah dah beri petunjuk, mereka lebih suka buta dan petunjuk. Sebab kita ni ahli akidah ahli sunnah wal jamaah, memang kata-kata semua ditetapkan oleh Allah. Cuma kita ada diberi kemampuan. Kalau kita belajar sifat dulu, orang panggil sifat ma'ani. Salah satu sifat Allah iaitu qudrah. Boleh faham? Qudrah ni maksud dia pada sifat saja. Kita tak sandar pada Allah lagi. Maksud qudrah pada sifat. Maksud dia kuasa ataupun kekuasaan. Kuasa. Kita ni ada kuasa. Allah ada kuasa, kita pun ada kuasa. Rimau ada kuasa, ikan ada kuasa. Kalau tak, dia tak boleh berenang dalam laut, tuan-tuan rahmati Allah. Allah berikan kuasa pada dia. Boleh faham? Allah berikan kuasa pada dia. Tapi bila sifat kudrah ni disandarkan kepada zat, iaitu disandarkan kepada Allah, maka Allah itu berkuasa. Kita tak berkuasa, tuan-tuan. Kita ada kuasa. Tapi yang berkuasa Allah. Boleh faham? Kita ada kuasa, tapi kita tak boleh menguasai kuasa kita. Yang boleh menguasai Allah. Ini sifat dulu. Contoh tuan-tuan, kita ada roti, tapi kita tidak berkuasa menguasai roti. Kita cuma ada kuasa untuk makan roti. Kita ambil, masuk, makan. Tapi kita tak menguasai. Yang menguasai Allah. Maknanya kalau kita nak makan tu, Allah kata tak boleh. Dia kerah gitu, kena stroke, jatuh. Boleh tak, tuan-tuan? Itu kudrah. Jadi Allah bagi kita kuasa. Dan salah satu kuasa yang Allah beri iaitu kuasa untuk buat pilihan. Setelah Allah datangkan petunjuk, Allah bagi kita kuasa iaitu kemampuan membuat pilihan. Allah tunjuk yang baik, Allah tunjuk yang buruk. Allah bagi kita satu kuasa supaya pilih yang buruk ke yang baik. Tapi ramai daripada kita ni masih memilih untuk buta daripada yang baik, nak juga yang buruk. Ini tuan-tuan rahmat Allah. Ini masalah sekarang. Jangan cakap kita tak dapat hidayah. Kita ada hidayah. Di Kota Warisan ni confirm, satu Kota Warisan ni tahu setiap malam ada pengajian. Betul tidak, tuan-tuan rahmat Allah? Dah sampai ke fahadainahu, telah kami beri petunjuk. Kami bagi mereka maklum, mereka tahu bahawa ada pengajian. Fastahabbul 'ama 'alal huda, tapi mereka lebih pilih buta daripada petunjuk. Jangan marahlah orang luar. Nak beritahu, nak kata kita pilih. Kasarlah dalam Quran tu bunyi buta daripada petunjuk. Maknanya pilih, tak mahu ambil petunjuk. Sedangkan petunjuk tu Allah kata aku dah sampaikan. Takdir aku pada malam ini sekian waktu akan datang seorang ustaz, nama dia Muhammad Fadil.
Dia aku suruh datang mengajar benda yang boleh bagi dekat dengan aku. Tapi kamu tetap pilih tak mau dekat dengan dia, nak pilih fadil lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita khidmat aja tuan-tuan. Ini semua aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita di dalam nak ikut apa yang Rasulullah SAW, Allah kata apa yang aku perintah pada para rasul sama. Tapi kita ni satu lagi sebab yang menyebabkan kita tak dapat rahmat dan barakah, iaitu kita ni memandang Nabi dengan pandangan yang tidak sepatutnya. Kadang-kadang kita baca hadis-hadis Nabi lah. Nabi SAW kata, qala Rasulullah SAW, nazratun ilal alim ahabba ilayya min qiyamil layl was-siyamin nahar. Nabi kata melihat muka orang alim tu sekali, melihat muka orang alim tu lebih aku suka daripada berqiyamul lail satu malam dan berpuasa seluruh siang. Padahal pahala puasa seluruh siang ni besar pahala dia. Qiyamul lail, harta karun syurga ada dekat qiyamul lail. Tapi Nabi kata tengok muka orang alim lebih aku suka daripada qiyamul lail dan siang, apa ni, puasa seluruh siang. Kita baca hadis tu, tingginya makan orang alim. Kemudian dalam hadis Nabi kata apa dia? Seorang yang alim melalui tanah perkuburan, dia sebabkan Allah menghormati orang alim itu, maka Allah angkat sekejap azab di tanah perkuburan kerana memuliakan orang alim yang lalu di tanah perkuburan itu. Nak kata hebatnya orang alim. Kemudiannya bila kita ni duduk memikirkan ulama-ulama, orang-orang soleh, tatanazzalur rahmah wal barakah was sakinah min Allah Subhanahu taala. Kita bila duduk dalam majlis ingat orang soleh, ingat orang alim, maka turunnya rahmah dan barakah Allah Subhanahu taala pada kita. Banyak kita dengar. Tiba-tiba ada seorang tanya, "Ustaz, saya ni mengaji tak adalah tinggi sangat. Cuma bila Ustaz cakap pasal tu saya ada sikit muskil. Saya takut orang sekarang ni lebih-lebih tengok orang alim ni terlampau tinggikan sangat ulama ni." Ada yang cakap gitu. Saya bukan apa Ustaz, satu hujah saya. Kalau Ustaz cakap macam tu, jadi kenapa di zaman Nabi SAW yang tengok muka Nabi ni, antara yang kerap tengok muka Nabi ni, Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal, pok-pok kafir tu lah. Tapi mereka tak mati kafir. Ustaz kata tengok muka orang alim ni, turun rahmat Allah, turun barakah. Oh, macam-macam lah Ustaz, over kau. Sebab dia orang ni bukan tengok orang alim, dia orang tengok Nabi Ustaz. Jadi macam mana? Tuan-tuan, dalam surah Al-A'raf ayat 198 atau 97, 198 atau 197. Cuba tengok ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala minasyaitanir wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. Allah Subhanahu wa in tad'uhum ila al-huda, wahai Muhammad, ketika mana kamu menyeru mereka kepada petunjukku, la yasma'u, mereka tak mau dengar apa yang kamu cakap. Yang ni tengok wa tarahum yanzuruna ilayka, dan kau dapati dan kau lihat mereka melihat engkau, melihat kau, wa hum la yubsirun, tapi mereka tak nampak kau. Engkau nampak dia duduk depan kau, tengok muka kau, tapi sebenarnya dia tak nampak kau. Subhanallah. Apa ayat ni tuan-tuan rahmati Allah? Allah kata wa in tad'uhum ila al-huda, ketika mana kamu dakwah mereka kepada petunjuk, la yasma'u, mereka pilih tak mau dengar petunjuk kau. tarahum yanzuruna ilayka,
dan kau nampak mereka tu tengok kan. Wa hum la yubsirun, tapi mereka tak nampak kau. Macam mana tu tengok kau tak nampak kau tu? Wama macam kita baca, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Engkau tak baling ketika mana engkau baling, tapi sebenarnya Allah baling. Engkau tak baling ketika engkau baling. Ke mana? Engkau tak baling, tapi ketika engkau baling. Jadi siapa yang baling ni? Aku yang baling. Allah kata. Yang ayat ni tuan-tuan kata Allah kata, kamu nampak mereka tengok kamu, tapi tak nampak kamu. Imam Sya'rawi rahimahullah, dia mengatakan bahawa maksud dia di situ, ramai orang di zaman Nabi ketika itu melihat Nabi tapi tidak nampak kelebihan, iaitu memandang Nabi sama macam pandang orang kat pasar. Sebab apa mereka tak dapat petunjuk daripada Allah? Kenapa mereka tidak dapat barakah dan rahmat daripada Allah bila duduk dengan Nabi dan melihat muka Nabi? Kerana mereka memandang Nabi dengan pandangan yang menghina. Mereka memandang Nabi dengan pandangan yang bukan pandangan yang memuliakan Nabi, tapi memandang Nabi sama macam pandang orang kat pasar. Kerana itu mereka tidak dapat barakah dan rahmat daripada Allah SWT. Sama lah zaman kita ni. Bila kita pandang ustaz-ustaz, ulama'-ulama' lah tuan-tuan. Maksud saya ulama' yang beramal, yang soleh. Kita bila tengok insya-Allah semua ustaz-ustaz kita ni pahala dia besar bila dia sampai ke ilmu. Tapi bila kita tengok dia tuan-tuan dengan pandangan hina, tengok dia macam jiran rumah kita aja kita tengok dia macam orang dia duduk biasa-biasa, tuan-tuan rahmat Allah, tengok dengan pandangan yang biasa, maka kita tak dapat tuan-tuan rahmat Allah. Imam Sya'rawi kata kita kena tengok dia dengan pandangan yang mulia, dengan kemuliaan Allah kepada dia. Bila kita pandang dia dengan pandangan yang memuliakan dia, maka turunnya rahmat Allah SWT. Itu yang setengah-setengah ulama dia tekan bab ni, di antaranya Syekh Nuruddin dan sebagainya. Di antara ulama yang tekan, kita nampak macam dia nak suruh kita hormat dia. Dia punya niat dia nak bagi kita dapat apa benda dia sampai. Itu pasal dia cakap macam tu. Tapi bila kita sangka buruk, kita pun kata datang suruh hormat dia pula, suruh angkat dia. Kalau dia tak cakap, siapa nak cakap? Ada setengah ulama yang tawaduk, tak sentuh langsung hormat dia. Ada setengah ulama dia cakap supaya kita dapat. Kalau tak kita rugi, takut termasuk dalam ayat ni. Tuan-tuan, saya baru ni pergi Mekah tuan-tuan, dapat berjumpa Syekh Ali As-Sabuni. Ni Syekh Ramadan Al-Butidah. Antara yang dicari sekarang ni Syekh Ali As-Sabuni yang datang ke Malaysia. Saya cerita dia kat Malaysia nak jumpa dia, tak jumpa, sekali pun tak jumpa. Dia pergi ceramah sini, nak pergi asyik tak dapat. Aku kata, apalah masalah aku ni, apa dosa aku ni nak jumpa ulama ni susah sangat. Mungkin takut ada dosa kita buat. Tiba-tiba takdir Allah, dia ceramah pula dekat pondok abang saya, dekat Baitul Quran Melaka. Saya kata confirm kali ni boleh buat special lagi. Sebab apa pondok abang kita mesti VIP ke depan, dapat salam mana. Semangat naik kereta, jam dekat Sombat, jam sampai lepas isyak, terpaksa pusing balik Selangor. Kata berat ni tak dapat jumpa ni, aku banyak dosa ni. Takdir Allah dah minta doa. Satu masa tu buat maulid akbar dekat Masjid Negeri. Lepas maulid akbar tu turun makan dekat bilik VIP. Ni kita nak beritahu, ni jangan pandang saya bercakap untuk diri saya, tidak tuan-tuan. Ambilkan contoh tu untuk umum. Iaitu bila kita ni nakkan dia, nak sangat muliakan dia, muliakan pada makam dia. Bukan kita muliakan sama macam Tuhan, dah. Bukan kita muliakan dia lebih daripada Tuhan, dah, na'udzubillah. Tapi muliakan sebagai seorang dia itu berilmu pada makam yang telah Allah letak pada dia. Lepas tu turun duduk kat bilik VIP. Saya dekat Masjid Negeri tu, tiba-tiba orang cocok ada satu token ke apa, VIP. Dia orang cocok, aku nak buat macam mana. Jadi bila VIP punya token tu, dapatlah turun bawah makan bilik VIP. Itu pun segan, dia orang tarik. Kita konak-konak lain, dia pegang, baik usap-usap makan. Duduk satu meja bulat tu, makan. Tiba-tiba duduk tengah makan, duduk tengah minum air, tiba-tiba ada orang duduk sebelah. Kita pun tengok ada seorang datuk ni, kita kenal dia, anak murid kita, dia mengaji dengan kita. Dekat ada satu surau. Ustaz, jom pergi Mekah.
Ajak macam pergi neraka. Orang kaya bahkan ni dia ajak. Saya kata bagus juga tu, cuma saya nak kena tengok jadual dulu. Pondok saya nak mengajar, saya ni tak boleh lama kalau keluar. Saya ni nak pergi jumpa Syekh Ali Sabuni. Tu dia kata. Saya bila dengar tu kata, oh, hari ni sangat nak jumpa. Tak apa, nanti bagi saya sehari dua, saya nak cek dulu bajet saya dulu apa semua. Dengan kata pergi umrah ni mahal pun sekarang. Lah ustaz, yang saya ajak ni maknanya tak payah duit lah. Oh, dia nak belanja rupanya. Pergi Allah ni pergi Mekah ni, kalau Allah dah tulis free daripada mula sampai balik tu kan. Ni Mekah ni yang main-main. Allah bila panggil tu, Allah tulis free dia mula sampai balik. Saya mau pergi lah, dapat pergi dengan Al-Fadhil sahabat saya Ustaz Nazmi. Pergi Mekah. Dia kita pun cukup lah. Maknanya Datuk bagi tiket tompang travel sampai sana dah. Jangan susah-susah. Kami arrange sendiri. Saya pun sama-sama tetap dah dia nak tolong, tapi dia sibuk. Jazakallah khairan jazak. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita sampai hotel tu, dapat first sampai malam tu tompang bus travel pergi Mekah sampai Zamzam tu, dapat bilik 5 star ni. Malam pertama tu dapat bilik 5 star. Nak kata cantiknya hotel tu sampai aku tidur atas kapet bawah. Nak kata kapet dia pun tebal. Tapi kat Mekah ni Allah nak beri petunjuk banyak. Malam tu saya tidur situ. Besok pagi tiba-tiba datang seorang ustaz, minta maaf ustaz kena keluar bilik ni sebab ada jemaah daripada Madinah dia nak masuk. Jadi saya nak pergi mana? Ustaz cuba cek dekat belakang sana. Dekat sana ada hotel. Jadi ada orang bantu pergi. Daripada hotel 5 star, besok tu saya tidur hotel tak ada star lagi. Saya gosok baju atas petik. Aircon dia nak kata canggih, tak boleh perlahan. Kalau tekan, aku tidur pun gitu. Dan aircon itu pun nak terkeluar. Aku tengok macam nak jatuh je. Tapi jangan mati Allah SWT. Saya pun borak dengan Ustaz Nazmi, Ustaz, Allah ni subhanallah, Allah nak bagi kita ilmu ini. Allah nak beritahu kita, Allah ni kalau dalam satu hari dia nak muliakan orang, dia boleh muliakan. Besok dia nak hinakan orang tu sebab dosa dia boleh buat begitu saja. Kita semalam duduk Faizah, hari ni pun jatuh terus. Dan pendeknya cerita, alhamdulillah. Kemudian dia dapat ziarah Syekh Ali Sabuni. Dapat ziarah Syekh Ali Sabuni, satu benda dia minta doa. Allah. Dia kata apa? Ya Syekh Fadil, ya Syekh Nazmi, doakan aku panjang umur, dia kata. Dia dah 80 lebih lah, doa panjang umur. Kata, kenapa Syekh? Aku nak tulis kitab. Maknanya dia nak panjang umur tu supaya dia masih boleh tulis kitab lagi, tuan-tuan rahmat Allah. Dia orang tua. Dan dia berani semua. Dia kalau cakap dia berani semua, dia ulang. Dia pergi rumah, ada orang kaya kat Syalam. Rumah macam istana. Orang tu dah niat nak bagi 50,000 untuk bantu orang Syria. Dia duduk dalam rumah tu atas kusyan, sebelah dia orang kaya tu, sebelah ni Ustaz Nazmi. Dia pun tengok. Dia tak panggil rumah, dia panggil qasr. Syekh Ali Sabuni panggil qasr, maknanya istana. Dia panggil istana, besar. Lepas tu dia kata, Ustaz Nazmi tolong terangkan pada tuan rumah ni, katakan pada dia rumah yang dia bina, yang istana yang dia bina ini tidak ada manfaat langsung bagi diri dia. Sesungguhnya kubur yang dia nak masuk tu lebih berkali ganda bermanfaat daripada istana yang dia bina ini kalau dia beramal soleh. Ustaz Nazmi kata, kan tak janji pula bagi 60,000. Tapi dah terjemah, nak kena honest, nak kena jujur, dia pun terjemah tu 2 orang. Makan dan habis makan apa sebagainya, Syekh nak balik. Dia kata, Ustaz Nazmi ni berkenaan dengan rumah tu, tak apa yang mana ikhlas lah. Ustaz Nazmi kata, dah saya nak tambah 50,000 lagi, saya nak bagi 100,000. Maknanya nak kata bila Syekh sebenarnya orang ikhlas, dia tegur pun ikhlas. Walaupun direct, tapi dia nakkan kebaikan pada orang tu. Manusia ni memang ada boleh terima, ada tak boleh terima. Kadang kita buat uslub baik macam mana pun dia ni tak boleh terima, hati keras, dia marah dia pun. Kita kadang kata, Assalamualaikum, apa khabar? Ni nak cakap sikit, nak khutbah tak lain lah. Padahal lembu kita kata. Manusia, pendapat manusia ni pening. Macam Luqman Hakim, bawa kedai. Mula-mula dia naik kedai, orang kata apa bapak naik kedai, anak kesian jalan.
Lepas tu rumah hakim saja tukar pula anak dia naik keldai pula. Ya apa orang ajar punya anak, bapak jalan, anak naik keldai. Tukar pula dua-dua tak naik keldai. Lalu satu tempat orang kata bodoh anak-anak ni. Ada keldai tak mau naik. Lepas tu lalah kali dia buat macam mana? Dua-dua naik keldai. Dia kata zalim betul beranak. Keldai dah lah kecil, naik dua-dua. Lalah kali dia turun, dua-dua pikul keldai. Orang kata bangang betul. Keldai ada dia pikul orang, naik keldai. Kedai pikul dia pikul keldai. Mulut orang ni tak habis. Kita kalau layan dia orang ni tak habis. Kita mengaji cara uslub macam ni jalan aja. Nabi cuba tengok dakwah dia cukup lembut. Tapi dekat Taif kena balik batu sampai dalam riwayat kasut dia tu berkocok dengan darah dia sendiri. Kita ni kalau nak ikut manusia sama lah, nak ikut detail, tak boleh dakwah. Cakap sikit. Ustaz uslub macam mana kamu nak lagi? Nampak tuan-tuan macam mana? Dia jadi payah bila orang ni cakap dia tak faham, dia jadi payah, dia nak jadi gaduh, jadi sangkebu. Macam dekat Mekah tu kan. Orang tengah tunggu dekat bas tu, taksi tu datang haram jadah. Dia kata kurang hajar kau, aku kat Malaysia tak pernah panggil orang aku haram jadah. Kat Mekah kan rupanya dia tanya haram ke Jeddah. Maknanya nak daripada haram tu pergi Jeddah, nak pergi ke? Tapi dia ni tak faham, jadi sangkebu nak gaduh. Masalah macam tu, bila ustaz-ustaz cakap dia tak faham, dia silap. Dia nak gaduh dengan ustaz. Tuan-tuan ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan rahmat Allah berbalik pada apa yang saya sebutkan. Bila kita pandang apa yang Nabi kata, apa yang Allah, contohnya Allah sebut dalam Quran. Allah kata contohnya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Allah kata, nak tak aku bagi petunjuk pada kamu tentang perniagaan yang selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Kita pula bila dengar macam tu, pandangan kita pada ayat Allah tu cukup tinggi dan memuliakan. Kata, ya Allah, apa dia ni? Rakus nak tahu tu. Itulah tanda yang boleh mendatangkan rahmat dan barakat Allah. Tapi bila kita baca kenapa? Alah, dapat pahala lah. Ayat tu cakap apa? Alah, kita ni tak belajar mengaji sekular, dia tak apa-apa faham, baca je lah, dapat pahala. Dia tak pandang mulia. Dia tu bukan tak pandang mulia, tak pandang tinggi. Pandang benda tu setakat budak sunat baca, khatam Quran bulan Ramadan. Jadi dia tak dapat. Dia baca berkali-kali khatam, sampai akhirnya na'udzubillah dia jadi ragu-ragu pula. Kadang tu ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, minta maaf nak tanya Ustaz ya. Kita sekarang ni dunia semakin maju. Jadi saya minta maaf Ustaz, saya nak tanya Quran ni Ustaz. Kita sekarang semakin maju dengan internet, dengan atomnya, dengan nuklearnya, dengan macam-macam lah Ustaz sekarang ni kan. Jadi saya nak tanya Ustaz, dalam Quran tu yang 30 juzuk tu dan dengan hadis-hadis Nabi tu cukup ke? Dia tunjukkan semua benda-benda tu ke Ustaz? Dia cakap. Saya sebenarnya satu yang saya pelik bila orang tanya macam tu. Saya tanya dia, awak dah baca Quran semua? Ada khatam tu dah lah, awak faham? Maksud saya dah baca semua tu, awak faham ke? Tafsir yang 36 juzuk paling panjang tu awak dah baca belum? Lepas atas tak payahlah, tafsir Muyassar dah baca 1 juzuk, gila. Tu saya tak mengaji bab tu. Dah. Jadi kenapa kamu kata kamu jadi ragu-ragu tu? Sebab selalunya kita ni bila kita baca dah habis, dah baca semua, baru datang imam yakin, imam ragu-ragu. Bila kita dah baca satu-satu artikel, dah habis baca, baru ada dalam hati kita ragu-ragu ataupun yakin. Betul tidak? Ini tak baca tu, tak faham pun, tak baca, tak faham, tiba-tiba saya ragu-ragu lah, ada ke semua dalam tu? Pelik ke tidak? Pelik. Ya aku faham lah, tak tahulah kau orang faham ke tidak. Tuan-tuan rahmat Allah, maknanya kita ni tuan-tuan rahmat Allah tak baca lagi Quran, tak faham, tapi kenapa boleh rasa ragu? Sedangkan Habib, ulama-ulama yang silam, dia orang ni antaranya, contohnya Habib Abdullah Ali Al-Haddad, dia kata apa? La yakunul murid muridan hatta yajida fil Quran kullama yurid. Seseorang tu tak dikira nakkan Allah sebenar-benar nak zahir dan batin, sehingga dia jumpa dalam Quran semua yang dia nak dalam dunia ni dan akhirat, dia jumpa dalam dia. Maknanya arti kata kalau umum, keseronokan, kebahagiaan, salah satunya
iaitu ada dalam Quran. Kalau dia tu tak jumpa lagi seronok dalam Quran, tak jumpa lagi kebahagiaan dalam Quran, tak jumpa penyelesaian masalah dia lagi dalam Quran, maka dia belum benar-benar nakkan Allah zahir dan batin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini masalah kita. Jadi bila kita macam tu, kita tak pandang mulia ayat-ayat Allah. Kalau ayat-ayat Allah pun kita pandang gitu je, hadis-hadis Nabi pun kita pandang sebelah mata je. Tak payah cakap lah bab-bab qasidah ni, kata-kata para hikmah, para ulama, lagilah tak berapa nak pandang. Islam ni nak kena bersungguh. Kerana itu kata-kata hikmah sebab apa? Martaqa ilal qimmah illal bil himmah. Seseorang itu tidak akan sampai kepada kemuliaan yang tinggi, derajat yang tinggi, kecuali dengan kesungguhan yang tinggi. Sungguh boleh, kita aja tak mau usaha. Mudah-mudahan kita kembali tuan-tuan. Kita ni tak lama, ramai dah orang meninggal keliling kita ni. Kita aja belum Allah panggil. Jadi kita nak jumpa Allah tu dalam keadaan tak bersungguh pada agama Allah tu. Ke kita nak jumpa Allah dalam keadaan Allah pandang kita mulia. Allah ni kalau pandang kita mulia, selesai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni pula zaman macam-macam, pening. Fitnah sana, fitnah sini. Video 1, video 2, video 3. Pelakon yang sama pula, glamour semua. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tiba-tiba pula bapa yang mengaku diliwat pula mengatakan bahawa anak dia sebenarnya diperalatkan. Pula bapa dia pula minta maaf dekat pula anak Ibrahim, kata anak dia sebenarnya diperalat, menipu. Anak pula bila dengar macam tu, saya maafkan bapa saya, tak sangka dia buat macam tu kat saya. Pula yang kita kat kedai kopi ni pula aku pun tak faham. Tu pasal kita minta Allah petunjuk. Dia zaman kita, zaman fitnah-fitnah ni banyak. Kalau orang tanya, ustaz ni macam mana negara kita ni ustaz? Nak buat perubahan ke tak nak buat perubahan? Contohlah dia tanya. Ni secara ilmiah orang tanya tu. Saya kata saya ni nak beritahu, saya ni ibarat tunggul dalam sungai. Tunggul yang keras dalam sungai. Air sungai perlahan, aku macam tu juga. Air sungai terah macam ombak pun aku kerah macam tu juga. Aku tak boleh ikut sini. Kalau daripada sudut tu lah, daripada sudut ilmu, aku tak boleh main ilmu, nak kena cakap benar. Tapi prinsip kita pegang, siapa yang kita lebih, kumpulan mana yang kita nak ikut, itu prinsip kita. Tapi ilmu bila kita cakap, kita nak kena jalan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tanya saya, pernah perubahan tuan-tuan macam Allah. Itu dia. Ini daripada hati nurani saya. Saya ni pun melihat juga, tengok dalam kajian, baca dan sebagainya. Cuma aku ni bukan orang politik sangat, jadi aku tak banyak bercakap pasal politik. Cuma kita baca, kita tengok keadaan. Cubalah tuan-tuan ubah. Yang takut pasal apa? Kalau 5 tahun lagi kalau tak bagus, tukarlah lagi. Jepun tu berapa kali tukar lah. Aku tengok okey dia, orang tetap Jepun juga orang panggil. Sempet dia serupa tu juga. Yang kita risau sangat pasal apa? Ialah macam-macam kes apa sebagainya dan macam-macam. Bagi pula orang lain terang. Ini kenapa kata demokrasi? Yang jadi tak profesional tiba-tiba dekat pilihan raya ni pasal apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi? Ini ayat Allah. Dia sebenarnya tak ada yang sempurna atas muka bumi ni. Saya kalau orang tanya, Ustaz, apa ni orang UMNO? Tak faham Islam. Jangan. Ada orang UMNO dia baik, tapi dia tak berapa nak faham beragama. Tu pasal dia cakap macam tu. Engkau terang lah elok-elok dia, bagi dia faham agama supaya dia dapat tahu dia ikut Islam. Yang kau tengking dia asyik nak cakap dia kafir, dia pun menyapah dengan kau. Siapa hak kita nak cakap begitu? Terangkan dia. Dia mungkin tak faham. Kalau dia terangkan, dia tak mau terima juga, baru dia tak terima. Lepas tu nak orang boleh terima ni lama tuan-tuan. Dan kita pula bila berjuang Islam, janganlah terlampau keras sangat. Gabungkan kelembutan. Ini
tuan-tuan rahmati Allah. Kadang tu yang semangat sangat yang tak kedai kopi. Yang kat tepi-tepi jalan, macam dia presiden PAS lah. Jadi rosak nama orang nak berjuang Islam. Jagalah, berjuang molek-molek. Contohnya bila kita kata orang yang memperjuangkan nasionalisme itu tidak betul-betul dari Islam, terangkan kenapa memperjuangkan bangsa itu tak betul. Sebab Nabi SAW diutus memperjuangkan agama. Dan yang menjadi isu paling besar, Nabi kena hentam oleh puak-puak Quraisy. Sebab apa? Sebab bila Nabi kata la farqa bainal arabi wal ajam illa bittaqwa, Nabi kata tidak ada beza orang Arab dengan orang bukan Arab kecuali dengan takwa. Orang Arab jadi marah. Sebab apa? Sebab Nabi samakan dia orang itu dengan orang-orang hitam yang ada, yang bukan Arab. Dia kata Muhammad, dia kata kita yang bagus ni sama macam puak-puak hamba hati tu. Yang membezakan kita takwa, maknanya kalau hamba hati itu lebih takwa, dia lebih baik daripada kita. Kurang ajar Muhammad. Sebab Nabi utuskan. Jadi orang tu kita terangkan pada perjuangan yang nak memperjuangkan bangsa. Kita nak berjuang Islam supaya dalam negara kita itu semua orang mendapat Islam itu mendapat kelebihan dan manfaatnya bersama. Itu dia terangkan oleh Ustaz ni, kami nak kena sokong ni orang non-Muslim. UMNO pun nak kena sokong kalau tempat kami bertanding MIC atau MCA. Yang ini pula PAH pun nak sokong juga. Aku DAP mana satu ni Ustaz? Tempat saya PAH pun tidak bertanding, orang Islam pun tidak bertanding. Yang bertanding India, Cina. Saya nak pilih di rumah ya. Kok ada yang tanya macam tu? Dia confused. Ustaz, saya nak pilih mana? Saya nak pilih mana? Di rumah ni. Dia dalam bab macam ni, iaitu dalam bab sulh, iaitu kita ni memang tidak boleh, haram kita ini bergabung dengan orang-orang non-Muslim, illa kecuali pada satu bab, iaitu kalau kita bergabung dengan dia dalam memimpin tapi memberi keuntungan pada agama kita, maka selagi mana ada keuntungan pada agama kita, maka harus kita boleh bergabung dengan dia. Tapi kami yang sokong dia tak tahu tak, sokong orang-orang tak Islam ni. Dan kita sokong dia sebab kemanfaatan untuk Islam, maka dibolehkan dalam Islam. Kenapa tak? Sokong India pun, sokong China pun, DAP ke MIC ke MCA ke, tuan-tuan rahmat Allah. Tapi pilihlah, sokonglah orang Islam yang orang non-Muslim. Kalau tempat kita orang non-Muslim, sokong orang Muslim yang boleh beri manfaat pada Islam. Yang kalau pergi sokong non-Muslim tapi tak beri manfaat pada Islam, macam mana? Sedangkan orang Islam tu pun tak nak guna Islam, tak boleh. Dia suruh kita mikir, dia fikir, lepas tu kita tangan kita sendiri pilih. Baik, tuan-tuan rahmat Allah. Allah SWT sebut, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah kata pada para rasul, wahai para rasul, makan daripada yang baik yang kami rezekikan dan beramallah soleh. Allah cakap pula pada orang beriman, wahai orang beriman, makanlah daripada yang baik-baik daripada apa yang telah kami rezekikan. Bila Allah cakap makanlah benda-benda yang baik daripada apa yang kami rezekikan, maknanya bila Allah rezekikan sesuatu, ada yang baik, ada yang tak baik. Ini confirm. Lepas tu Allah suruh pilih, aku bagi rezeki ni ada baik, ada tak baik, ada haram, ada halal. Lepas tu Allah kata, tapi kamu wahai orang beriman, pilih yang baik daripada yang aku rezekikan. Kaedah fahaman kita dalam tafsir ni, maknanya Allah rezekikan ada benda yang tak baik. Kalau kita guna pepatah Melayu mengatakan, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicabut. Oh, tak betul. Bila Islam sampai, dia nak kena scam dekat Islam. Rezeki jangan ditolak, musuh dah dicari. Maknanya bila berscan dekat Islam, rezeki jangan ditolak, iaitu rezeki yang suci. Bahkan rezeki halal pun kadang-kadang ada ketika kena tolak untuk maslahah kita. Kadang kita boleh terlalu banyak rezeki yang halal pun takut-takut dia leka daripada sudut apa? Daripada sudut mengingat Allah. Kayu sampai lupa Allah SWT. Maka ada ketika kita tolak. Musuh jangan dicari. Tapi dalam Islam bila kena, zaman sekarang ni musuh tak cari pun, dia datang dulu. Jadi macam mana nak selesaikan? Itu pasal Sufyan ibn Abdullah, dia tanya Nabi. Sufyan ibn Abdullah dia tanya Nabi tentang Islam. Kita ni nak cerita Islam panjang lah. Zaman Nabi pun ada orang kalau nak dengar semua tu takut dia tak sempat. Dia takut dia tak faham. Dia tanya pada Nabi apa? Sufyan ibn Abdullah mengatakan,
an Abi Amrah atau Abi Amr Sufyan bin Abdullah قال يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. Sufyan bin Abdullah, seorang sahabat Nabi, jumpa Nabi, dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, boleh tak cakap pada aku satu kata-kata tentang Islam seluruhnya? Satu kata-kata yang ringkas tentang Islam seluruhnya. Qul li fi Islam qawlan la as'alu anhu ghairaka, la as'alu ahadan ba'da ghairak. Aku lepas ni satu jawapan yang mana aku tak tanya dah orang lain tentang itu selain kau. Maka Nabi pun jawab, wahai Sufyan, ni Nabi cakap tentang Islam. Nabi kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Nabi kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Wahai Sufyan, sebut aku beriman kepada Allah dan kemudian mohon daripada Allah untuk istiqamah. Itu Islam seluruh. Apa maksud amantu billah? Bila sebut beriman kepada Allah, Sufyan terus faham. Maksud beriman pada erti kata umum, iaitu berhubung dan yakin dengan Allah, yakin dengan agama. Maksud yakin macam mana? Yakin semua yang Allah perintah, iaitu yang Allah perintah, yakin itu adalah yang terbaik daripada segala yang ada di atas muka bumi. Dan berhubung dengan Allah. Maksud berhubung dengan Allah sekian selalu. Contohnya kita orang Islam yang beriman macam mana? Islam ni macam mana? Iaitu setiap kali berhubung dengan Allah. Contohnya, bang, kita nak buat kenduri anak kita ni macam mana bang? Sekian kan dekat Islam. Kenduri, dia akan keluar kenduri menurut Islam. Oh, kenduri kahwin menurut Islam. Oh, tak boleh bersanding bang. Okey, tak boleh baling beras bang. Tapi ada kata boleh baling beras dengan syarat yang pengantin itu memang nak makan beras ketika itu. Okey, thank you. Oh, memang kalau dia satu je boleh baling beras kat dia. Kalau dia memang nak makan dengan dulu gitu. Baling. Nak benci benda-benda tu adat-adat, bukan adat Islam. Oh, boleh joget lambat tak bang? Oh, Islam sekian. Oh, tak boleh. Kenduri dia macam mana bang? Lelaki perempuan. Oh, jangan dijauhkan percampuran lelaki perempuan. Buat meja ni perempuan, meja ni lelaki. Susah lah bang. Apa susah? Buat je lah meja perempuan, meja lelaki. Tak adalah bang, macam tak best je. Masalahnya apa ya? Susah sama kan? Kalau kita open sikit Ustaz bang, open sikit supaya bercampur. Macam orang ni lah. Saya teringat masa ada orang kata, Ustaz susah lah yang pakai pudar. Saya nak bercakap pun susah. Cuba detailkan sikit, susah tu macam mana? Tak adalah, bila kita nak bercakap dengan dia tu jadi susah lah. Dia lah susah macam mana tu? Awak dengar tak suaranya? Dengar Ustaz, jelas. Dia nak cakap apa benda dia nak cakap tu sampai tak pada awak? Sampai. Apa yang kamu nak cakap tu dia dengar tak? Dia tak dengar? Dengar. Jadi apa masalah awak? Tak adalah, dia susah lah Ustaz. Kita nak communicate Ustaz. Dia apa masalah dia? Dia cakap kau faham. Kau cakap dia faham. Kau nak tengok muka dia ni. Kau ni gatal kau ni. Nafsu kau tu. Nafsu kau yang cakap susah. Dia benda tu tak susah pun. Main. Tak apalah perempuan nak pakai budak ke tak pakai budak. Yang pakai budak tu mau kita geram tu tak kau tengok muka dia. Tak tengok muka. Gatal. Bukannya nak tak faham. Tuan-tuan rahmati Allah. Kecuali dibolehkan dalam mazhab Maliki, kalau orang perempuan pakai budak, kalau dia mengajar. Dia mengajar tu digalakkan buka tu sebab apa? Untuk pelajar-pelajar yang mana budak-budak ni dia nak tengok percakapan tu sebab apa? Mulut itu beriak muka membuatkan budak-budak lebih faham. Itu tak apa. Tapi kau yang dah besar tua bangka ni takkan tak faham. Takkan nak tengok riak muka dia sengit sini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, sekian kan? Sekian. Bang, kita nak naik kereta. Naik kereta menurut Islam. Oh, nampak? Itu maksud beriman. Kita kalau naik kenderaan, Islam suruh macam mana bang? Dia baca doa lah. Lepas tu duduk, jangan bebel benda-benda bukan. Dah jalan. Buka qasidah. Salatun. Ni okey. Bisalamin mubin linuqati ta'in. Ya kita pun okey, itu Islam tu. So dengar benda mama faham. Buka Quran ke? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa
liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Oh, kita bohong. Itu Islam. Ini tuan-tuan buka mengarut-ngarut tuan-tuan. Anti ma yaku rindu wan selalu ayam tang udah selatan tua jauh. Lagu apa tu Ustaz? Itu lagu belah Sarawak tuan-tuan dan Sabah. Tapi dia buat lagu sentimental. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada benda macam tu apa nak dengar? Baik dengar benda-benda yang bermanfaat kan. Buka ilaika ilahan khalqi arfa'urmati wa in kuntu ya zalmanni wal judi mujlima. Oh dengar itu. Nanti last sekali aku baca qasidah tu Kita baca. Masya-Allah. Baik, dengar tu. Bang, nak tidur malam ni, suami si nak tidur malam macam mana sekarang? Isteri kena berwangi-wangi, cantik, lelaki pun wangi, tidur, menghadap. Ini tidur satu pandang sana, satu pandang sini, besok satu bawah katil, satu teruk betul lah tuan-tuan. Janganlah macam tu. Itu maksud aman tu bila. Ustaz nak berjuang, nak memimpin macam mana? Islam, kepimpinan mengikut Islam. Ikut. Siapa pun kena ikut Perdana Menteri, nak kena ikut menteri. Dia pilih tak mau ikut. Fastahabbul ama 'alal huda. Dia pilih buta dari petunjuk. Aku nak buat macam mana? Sebab Imam Syarawi kata petunjuk Allah itu antaranya Al-Quran dan Sunnah. Bila Allah bagi itu petunjuk. Tapi tak boleh. Dah aku nak kata apa? Baik. Tuan-tuan dan rahmat Allah. Maka tengok ayat Allah. Maka pilih yang baik. Minat thayyibat ma razaqna. Thumma dzakara rajul. Lepas tu dia kata apa? Thumma istaqim. Dan minta pada Allah istiqamah dalam iman kita. Ulama Imam Syarawi ditafsirkan dua. Salah satu maksud istiqamah iaitu mustaqim. Dalam Fatihah kita baca kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri petunjuk pada kami jalan lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat tu sebenarnya kalau kita baca macam ni pun dah faham dah. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sebenarnya cukup dah. Ya Allah beri petunjuk kepada kami jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat pada mereka dan beri dan bukan orang-orang yang kau marahi dan yang sesat. Cukup dah. Tapi Allah dia buat macam ni. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuk aku jalan lurus. Lepas tu baru Allah cakap siratal ladzina an'am. Kenapa Allah suruh minta jalan lurus? Imam Syarawi dia tafsir cukup bagus. Kenapa Allah minta semua jalan lurus? Sebab jalan lurus ni mudah sampai dan tak keliru. Allah minta kita dalam jaga iman kita ni mudah-mudahan jalan dia lurus. Ada juga jalan bengkok-bengkok sampai tapi imam keliru, imam putus asa. Contohlah saya nak datang kota warisan, contoh first time lah kalau saya nak datang. Adik majid kata kat saya, Haji, ni saya nak sampai ke surau macam mana? Dia kata kat saya, senang Ustaz. Ustaz keluar rumah Ustaz, Ustaz jalan straight sampai dah tak boleh jalan, situlah surau. Tuan-tuan agaknya macam mana? Mudah saya sampai dan saya tak keliru. Itu yang Allah minta. Suruh minta ke Allah supaya Allah ni biar kita ni golongan yang jalan dapat jaga iman mudah. Ada orang susah nampak. Duduk lahir-lahir aja duduk dalam keluarga yang sosial. Nampak tak? Ujian dia orang susah. Kita minta jalan dulu mudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lepas tu kalau dia bengkok-bengkok, kalau contohnya Haji kata, Ustaz, okey Ustaz jalan gini jumpa rombak, lepas tu Ustaz kanan kiri, lepas tu jumpa rombak pula konan dia berpusingan kat situ, lepas tu Ustaz konan pula kanan. Lepas tu Ustaz akan jumpa Paminyak. Sampai Paminyak ni saya dah sampai ni. Paminyak apa Ustaz? Petronas. Ya Allah Ustaz, bukan Petronas, Shell. Bukan Shell. Allah Shell mana pula ni? Cuba Ustaz jalan balik, pusing balik ke jalan yang lama tadi. Ustaz pusing kiri pula. Pusing kiri, alhamdulillah dapat Shell ni. Shell mana tu Ustaz? Ni Kirara punya Shell. Ya Allah, ni Shell kota warisan Ustaz, bukan Kirara. Haji, saya balik dulu lah. Assalamualaikum. Imam putus asa, imam keliru. Tak sampai maknanya. Jalan tu tak sampai. Jadi kita minta Allah ni bagi jalan tu biar sampai mudah, iaitu jalan lurus.
Nampak? Ini Imam Syarawi punya tafsir dan tafsir Syarawi. Subhanallah. Jadi minta dia dulu. Yang kedua, masuk istiqamah ni, minta istiqamah, minta jangan berubah. Bila kita dah beriman, dah ikrar kita orang beriman, kita nak Islam, jangan berubah. Kamu dalam surau kota warisan, Tuhan kamu Allah. Kamu dekat luar pergi kedai, Tuhan kamu Allah. Kamu bila pergi Kanada, Tuhan kamu Allah. Duduk kat Amerika, Tuhan kamu Allah. Duduk dalam tanah, Tuhan kamu Allah. Kamu pergi main bola, Tuhan kamu Allah. Main golf, Tuhan kamu Allah. Semua tu Allah. Ini dalam surau, mak kau. Kami tutup aurat, warak lagi. Jalan pun, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tasbih tu dia. Main golf pakai seluar pendek, lebih pendek daripada orang yang pakai seluar pendek. Maknanya pendek sangatlah. Oh, ni goyang punggung ni. Ini bukan yang pakai serban ni kali ke kat surau? Takkan nak pakai serban kat sini. Memanglah paling kurang aku tutup lah aurat kau ni, bulu kaki kau dia aku tengok tak selera nak makan. Maknanya kita ni kat padang goh tu Tuhan lain ke? Allah minta istiqamah, minta apa-apa dia. Di mana kita berada pun kita maintain. Cabaran dunia datang, kita macam tu juga. Perempuan datang, kita macam tu juga. Kita kat pejabat, kan sosial sikit kan. Orang-orang kat pejabat, kata kita kat pejabat kita, perempuan seksi datang kata, mana you betul buat main saya untuk air. You handsome lah ini. Aku ceramah pejabat banyak yang mengadu. Handsome lah orang kata. Bila cakap-cakap macam tu kita pun kita pun boleh berkata, nampak? Makan dengan dia apa semua. Jangan. Selama tuan-tuan, saya kadang pergi pejabat-pejabat, ada perempuan tu mengandung dalam lift. Saya dekat dalam lift tu nak naik surau ni nak ceramah. Kawan dia kata, "Oi, besar pun Allah." Allah, ini bagus je suami ni. Kau tak nampak serban aku besar? Nak kata sosialnya dia. Selamba je, benda tu sensitif kan? Tapi tunggu je boleh kata, alah kau tengoklah siapa punya suami. Yang perempuan tu pula cakap, dia pegang perut dia, alah tengok. Aku tak tahu tau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini masalah. Banyak jawab-jawab lain. Kadang tak berapa faham, kita faham. Ada tu, ustaz cakap nak tangkap gambar boleh tak ustaz? Boleh. Dia pun nak dekat tu. Saya kata, boleh tak jauh sikit? Oh, tak ke batas semayang sorry. Batas semayang? Kalau setakat batas semayang, aku mau halnya. Nak kata sosialnya, selamba begitu. Kita faham, dia tak tahu. Dia tak faham, dia nak ustaz. Bukan nak ustaz, maksudnya nak belajar dari ustaz. Tapi itu pasal bila dah tentu kita pun risau. Lepas tu ada satu tu dah tangkap kamu. Dia hantar mesej dekat handset, isteri kita buka. Bang, siapa ni bang? Gambar tegip dekat Putrajaya, Kementerian Pelajaran begitu. Saya kat sini ni. Lepas tu dia hantar gambar itu kat tengah je. Saya dengan dia. Oh, dia kata tak ada ni orang dekat Kementerian Pelajaran. Astagfirullah. Bahaya tu kalau dia masuk YouTube nanya tu. Tuan-tuan dan Allah. Padahal ramai sebelah-sebelah dia hantar kita yang kat tengah-tengah tu je. Kita dengan dia. Tu jadi masalah. Nah, tapi nak beritahu banyak orang sekarang ni. Itu pasal tuan-tuan, usahalah dalam dakwah kita, dalam mengaji. Kalau tak malu kita juga Tuhan besok. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya rasa cukuplah takat tu dulu tuan-tuan. Nanti insya-Allah pada bulan depan mudah-mudahan boleh istiqamah lah insya-Allah. Dia satu istiqamah. Saya istiqamah tu tak? Dia kata, betul Ustaz saya datang dah. Saya ceramah istiqamah. Malam semua cuma tempat tu tak berapa nak istiqamah. Tuan-tuan macam tapi bagi pendai tempat tak ada masalah, tempat mana-mana pun. Jadi tuan-tuan doa lah. Tuan-tuan hati ikhlas main mengaji. Lagi-lagi saya semangat datang kalau tuan-tuan ada buku nota ataupun ada meja sekarang. Baru semangat kita ngajar ini tengok. Macam ulama besar semua kan. Aku pun takutlah nak datang kan tengok ulama semua. Jadi tuan-tuan Allah, mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi sebagai akhirnya tuan-tuan, saya nak bacakan sikit qasidah. Qasidah ni bagus tuan-tuan rahmati Allah. Ya, boleh ya? Jangan-jangan datang mana qasidah. Okey. Qasidah ni dia dalam YouTube pun ada, tak silap saya. Memang ada pun. Imam Syafi'i punya syair sebelum dia meninggal. Dia meninggal Imam Syafi'i.
Dia bila dia meninggal, dia buat satu syair. Dia kata dia penyayang. Orang Arab ni kalau kita cakap dia mujrim, mujrim ni penyayang. Oh, marah dia. Penyayang yang jahat. Orang Kelantan kata jahat doa. Mujrim ni penyayang yang jahat doa. Imam Syafi'i ni dia kata dia penyayang. Dia dosa dia kata dia buat, dia penyayang di sisi Allah. Dulu dan kini dia kata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau Imam Syafi'i itu penyayang, kita ni apa tuan? Aku tak tahu. Dengar tuan. Ilaika ilahal khalqi arfa'u ummati wa in kuntu ya dhal manni wal judi mujriman wa lamma qasa qalbi wa daqat madhahibi ja'altu wajah minni li'afwika sullaman fama zilta afwin 'anid dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnaka wa takarrama alasta الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم لا يزال مأتما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنم فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجبا يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما أصول ودادي أن يدنسه الهوى وأنفه عند الحب أن يتسلما ففي يقظتي شوق وفي غفوتي منى تلاحق خطوي نشوة وترنما فجومي عظيم من قديم وحادث وعفوك يأتي العبد أعلى وأجسما. Itu doa Imam Syafi'i. Sebaik mic ni sedap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak beritahu. Ni ayat dia kata. Dia kata apa? Wa in kuntu ya dzal manni wal judi mujriman. Ya Allah, ya Tuhanku, ku persembahkan rintihanku kepadamu yang Maha memberi apa yang aku inginkan. Walaupun aku ni seorang yang mujrim, maknanya seorang yang jenayah, buat dosa. Lepas tu dia kata apa lah tadi? Fajurmi azimun min qadimin wa hadis. Sesungguhnya dosaku, jenayahku adalah besar sejak dulu dan kini. Dia nak meninggal tu dia cakap gitu. Padahal maksiat yang biasa kita dengar dia tu apa maksiat? Dia ternampak betik orang perempuan kat pasar. Itulah yang pernah dia terbuat, yang kita tahu cerita pasal maksiat. Ternampak betik orang perempuan.
Kita ni berapa banyak yang kita ternampak tuan-tuan. Aku rasa susah nak jumpa yang ternampak tu. Yang nak nampak benda tu banyak. Jadi tuan-tuan, muhasabahlah diri kita malam. Imam Syafi'i nak meninggal dapat buat syair. Kita nak meninggal buat apa? Tuan-tuan rahmati Allah. Boleh buka YouTube. Oh, dalam YouTube lagi sedap tuan-tuan. Dia ada suara belakang. Kita dengar ngomong tu. Kena pula faham makna lagi meremang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu ke syair Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah memberkati kita malam ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, sentiasalah minta semayang istikharah, minta pada Allah untuk menjadikan kita ni setiap hari kita dalam kita membuat pilihan. Ada satu doa tuan-tuan, kami selalu amal. Doa ni maksud dia apa? Allahumma wa ma dha'afa anhu ra'i wa kathura anhu amali. Iaitu, ya Allah, apa yang lemah pada pemikiranku tentang kebaikan dan kurangnya amalanku kepadanya. Kita ni kadang-kadang lemah tuan-tuan. Fikiran kita ni lemah. Fikiran untuk kebaikan ni lemah. Kadang kita keluar rumah, Allah dah letak kebaikan banyak, tapi kita lemah, tak kepikir. Kadang kita lalu naik, kita nampak kat tengah jalan raya tu ada dahan, kita lalu tu tak terfikir nak buat baik. Kita lalu, siapa lah yang buat dahan menyusahkan orang. Kita berjalan, tak terfikir, lemah tu. Apa langkah baik, berhenti sekejap, ambil dahan tu letak. Jadi kita minta pada Allah, ya Allah, lemahnya fikiran aku, tak boleh buat baik. Kita dalam surau bila masuk, banyak kebaikan Allah tak. Baca Quran, nak kemaskan kau nampak tak cicak, kemaskan rehat tu nampak sepak, susunkan. Maknanya banyak kebaikan, tapi tak terfikir datang semayang. Nampak tuan-tuan. Jadi minta Allah ma'afa'anhu ra'i. Kita doakan sekali Allahumma ma'afa'anhu ra'ina wa kathura anhu amal wa khasura anhu amli wa lam tabluh niyati wa umniyati fi khairin wa antahu ahadan min khalqik aw khairin anta mu'tihi min ahadan min ibadik fa inni radun ilayka fihi wa as'aluka ya rabbal alamin wa khudda fi hadha du'a ya Allah yattaji ila al-jam' yaitu nahnu اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan wa akrimna bi nuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman wa ftah lana abwaabal ilmi, dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal ilmi, dan hiaskan dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah, jadikan kami himpunan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, dan misalkan bersama bisa terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran. Rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Doa yang saya baca tadi tu dia punya lafaz mufrad, lafaz pada seorang aja, tapi saya niatkan situ untuk ramai. Tuan-tuan rahmat Allah, takut tersasul pula. Tu yang saya kata wa ma dha'afa anhu ra'i. Ra'i itu kita. Tapi Allah ma dha'afa anhu wa ma dha'afa anhu ra'yuna wa kathura anhu wa qasura anhu a'maluna. Maknanya kalau nak ubah begitu, tapi takut tersasul, jadi saya terus saja, jadi saya niatkan ramai. Wallahu ta'ala alam. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup setakat itu saja. Yang baik datang pada Allah, yang lemah itu dengan izin Allah di atas dosa dan kelemahan saya. Minta maaf atas salah bicara, bahasa sentiasa lagi minta petunjuk pada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah.